Dah tadi macam cakap suruh masuk balik. Enggak, disuruh masuk balik. Nakik, dia nak Nakik. Nakik. Dia Dah bang? enggak. Jadi dia minta untuk Senang malam? live. Masya Allah. Sorry. Hafiz. Dia memang sejam je. Dia memang limit dia sejam Ustaz. Oh ya ke, saya first time ni sebenarnya Instagram live dia, sorry lah ya. Tak apa Ustaz. Tak apa Ustaz. Tak pandai nak bajet masa. Boleh saya sambung ke? Maksudnya kalau kita start new, start fresh means we have another 1 hour macam tu. Betul. Oh, Kita ada sejam lagi. Tapi saya rasa mungkin tak sampai sejam, ikut siang dia pun nak Tak apa. Kita habis 11.30 11.30 boleh tak? Okey, boleh. Saya tambah sikit je lagi ya. Sebab ayat tadi tu sebenarnya panjang. Ayat tu dia merangkumkan kedua-dua konsep takwa. Ini saya rujuk dalam kitab Ruhuddin Al-Islami Dr. Afif Abdul Fattah. Dia menyebutkan takwa ini bukan hanya bersifat ketuhanan Rabbani, tetapi takwa itu mesti membumi, mesti dipanggil mendekati dan dirasai oleh masyarakat. Antaranya ayat 177 surah Al-Baqarah dia menyebutkan, di awalnya memanglah dia menyebutkan tentang walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, masih bersifat rabbani kan. Kemudian wan nabiyyin wa atal mala ala hubbiha. Dia dah start masuk kepada community base. Communal dengan maksud kamu nak jadi baik ini bukan hanya menghadap Allah, sembah Allah, beriman, tetapi kamu kena memberikan wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba, bagi harta kamu yang kamu ada kepada orang-orang yang terdekat kalangan ahli keluarga, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil dan sebagainya. Kemudian kamu dirikan sembahyang wa atas zakah, masih lagi rabbani, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang baik ini, yang bertakwa, muttaqin ni, dia mesti orang yang sentiasa menepati janjinya. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Kemudian was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sebab kat ujung betul. Baik. Saya tambahkan lagi dengan sandaran hadis, kenapa takwa ini dia tidak hanya bersifat rabbani, bersifat sebelah pihak, hanya hubungan dengan Allah, tetapi tidak merata kepada manusia, tidak begitu sifatnya, kerana dalil daripada hadis Nabi SAW juga menyebutkan al-muslim akhul muslim. Nabi kata sesama kamu itu adalah bersaudara. La ya Alau yalqab. menunjukkan bahawa takwa itu Nabi mengaitkan dengan soal berbuat baik dengan sesama manusia. Jadi hubungan bersifat horizontal dan vertikal antara manusia dengan hamba, dengan khaliqihi, penciptanya, dengan berbuat baik dengan sesama manusia ini walaupun berbeza agama, tetapi tak dengar, ada yang tak dengar. Tak dengar. Saya dengar Ustaz. Dengar ya? Ada yang tak dengar tu. Oh, okey, dah dengar. Alamak. Sorry. Okey, jadi itu masya-Allah, apa nama tadi, ciri-ciri yang saya nak sebutkan sedikit ini adalah macam mana saya punya nota ni dah pergi dah. Okey. Sebab tadi itu daripada Quran dan hadis, betul ya. Saya nak pergi kepada apa yang disebutkan oleh Saidina Ali. Saya dah sebutkan tadi Saidina Umar Al-Khattab punya thinking tentang takwa. Dia berikan satu parable, satu contoh.
Definisi Sayyidina Ali pula, dia menyebutkan takwa itu ialah, dia kata at-taqwa hiya al-khawf minal jalil. At-taqwa hiya al-khawf minal jalil adalah Al-khawf minal jalil. itu adanya perasaan fearful, a God fear, God fearing individual. Seorang yang mempunyai perasaan takutkan kepada Al-Jalil, Ar-Rabbul Jalil. Allah Maha Kuasa. Kemudian wal amalu bitanzil, dan dia mesti melaksanakan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wal amal bitanzil, dan dia kena mengamalkan, dia kena praktis. Bukan hanya sekadar takut kepada Allah, takut kan tak sama. Kita takut dengan COVID-19, apa kita buat? So it is different between our fear to this pandemic virus, coronavirus ini. Kita punya approach, distance ourselves, break the change, kemudian flatten the curve, kan, social distancing and what not. Tetapi takut New norm, Ustaz, new norm. New normal. New normal. Hmm. Tetapi untuk kita takut dengan Allah, takut dengan Allah itu bukan kita lari daripada Allah, tetapi we have to come closer to Him. And we have to strengthen our tie, our relation with Him. Bukannya kita break the change. Kan jadi tak sama. Takwa ataupun takut itu menyebabkan kita semakin hampir dengan Allah, dan kita mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Waridha bil qalil, dia ada 4 ni. Sayyidina Ali dia sebut 4 ciri-ciri. Al-khawf minal jalil, wal amal bit tanzil, waridha bil qalil. Redha dengan apa yang sedikit yang ada. Ini satu cabaran. Sebab itu kalau tanya adakah saya ni telah betul-betul muttaqin dari waridha bil qalil ni, kadang-kadang saya kalah dah bulan puasa ni. sebab kadang-kadang kita ni alhamdulillah tak ada bazar Ramadan. Kalau ada bazar Ramadan, satu bazar Ramadan tu daripada nak beli RM10 jadi RM50. Semua benda kita satu. Allahu Akbar. Jadi sekarang kat rumah ni alhamdulillah, tapi kadang-kadang terlajak juga masak terlebih. Lepas kita rasa ini sebelah orang anak 9 rupanya ada yang tak nak makan nasi misalnya, jadi kita masak banyak-banyak lebih ya. Jadi sepatutnya cukuplah masak sikit je, sebenarnya kita buka puasa makan sikit je, lepas tu kita kenyang kan. Kalau kita makan banyak kita akan mengantuk. Kemudian yang paling penting wal isti'dad liyaumir rahim, dan orang bertakwa ini ialah orang yang sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan hari yang akan ada perhitungan. Perjalanan yang masih panjang, perjalanan sebenar kita bukan di sini, tetapi nanti di mahsyar, nanti di hari yaumil hisab, nanti di situ. Jadi 4 ciri ini adalah apa yang disebut sebagai ciri ataupun ketakwaan. Saya mungkin saya berhenti dulu sebab takut nanti tak sempat yang lain, soalan-soalan yang lain. Ada soalan lain? Boleh Ustaz. Ada lagi Ustaz sebenarnya soalan. Kita ada lagi 3 soalan lagi. Baik. Kita boleh rangkum. Soal yang untuk soalan nombor 2 tadi, apa yang saya boleh highlightkan lah Ustaz. Contoh tadi Ustaz cakap wal mustaghfirina bil ashar kan Ustaz. Maksudnya mungkin ada dalam kalangan kita masih lagi yang tak nampak hikmah waktu sahur ni sebenarnya. Tapi bila Ustaz dah sebut wal mustaghfirina bil ashar, InsyaAllah mungkin lepas ni keesokan paginya kita bangun sahur, kita mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Itulah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa sebenarnya. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan lagi satu yang saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebut tadi, ciri-ciri orang bertakwa ni bukan hanya fokus kepada Rabbaniyah sahaja. Ya. Tapi kita fokus juga kepada aspek manusiawi juga. Hubungan kita sesama manusia tu macam mana. Okey Ustaz, jadi kita beralih soalan seterusnya. Okey Ustaz, dalam surah Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin Ustaz, yang bermaksud petunjuk kepada orang yang bertakwa. Soalannya, adakah Al-Quran itu panduan khusus kepada orang yang bertakwa sahaja, ataupun bagaimana pula panduan untuk orang yang beriman dan Muslim? Baik. Terima kasih soalan yang sangat baik. Oleh kerana masa yang tidak banyak, saya rasa kita tadi dah bincangkan tentang konsep dan juga hubung kait antara Muslim, mukmin dan muttaqin. Mukmin dan muttaqin. Jadi sebagaimana kita tahu, tidak ada jaminan orang yang Muslim itu kalau tidak berusaha dan
melakukan apa yang dituntut oleh agama, dia akan sampai ke tahap muttaqin, maka tentulah dia tidak akan dapat manfaat daripada petunjuk yang Allah turunkan. Quran depan mata dia, mungkin dia selalu dengar, tetapi dia tidak pernah untuk dia menghayati dan juga mentadabbur Al-Quran, apatah lagi untuk mengamalkannya. Sebab itulah Quran ini memang disebut dalam ayat itu, definisi muttaqin ini again dia pergi kepada definisi muttaqin kembali. Hudalil muttaqin, kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, saya merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, banyak sekali definisi-definisi yang diberikan, tetapi definisi itu menurut Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata semua definisi yang diberikan itu adalah betul. Tak ada yang tak betul. Definisi itu sebenarnya adalah rangkuman-rangkuman daripada aspek-aspek yang sangat luas. Mungkin ada perspektif yang berbeza antara satu definisi dan satu definisi yang lain, tetapi semuanya tidak ada salah. Semuanya betul. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia ada quote satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi yang saya sebut tadi. Definisi yang saya berikan tentang taqwa muttaqin tadi. Ianya berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi menyebutkan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sun. Apa maksudnya? Tidaklah seseorang hamba akan mencapai darjat muttaqin, iaitu orang yang bertakwa, sehingga ia meninggalkan sehingga dia meninggalkan mala ba'sa bihi, sesuatu yang tak kisah sebenarnya. La ba'sa ni kalau bahasa kan, la ba'sa syekh, la ba'sa. Never mind. La ba'sa. La ba'sa. Takut benda tak salah. Dia tinggal benda tak salah. Kenapa dia tinggal benda tak salah? Maksudnya orang yang nak bertakwa, macam saya sebut tadi, dia sama dengan spirit of fasting. Fasting tadi itulah dia punya business modelnya adalah untuk nak lahirkan orang yang boleh tinggal benda yang halal, dan secara automatiknya dia akan senang dan mudah untuk meninggalkan perkara yang haram. Dan inilah tafsir yang definisi yang diambil oleh Ibnu Katsir berdasarkan kepada riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan Nabi SAW bersabda, tadi itulah orang muttaqin ini dia tak akan sampai ke tahap muttaqin, melainkan dia boleh meninggalkan apa yang dia boleh lakukan, harus lakukan, kerana dia khawatir akan menjerumuskannya kepada perkara yang tidak boleh dilakukan. Perkara yang haram lah maksudnya. Asalnya mungkin dia buat benda yang baik, halal, tapi rupanya benda tu menjerumuskan dia kepada bawa kereta Grab contohnya. Contohlah saya terfikir, Grab. Bawa Grab tak salah kan? Tapi kalau dengan bawa Grab tu menyebabkan itulah sumber pendapatan anak muda sekarang, orang tua pun bawa Tapi kalau sumber Grab itu menyebabkan dia terpalit. Saya pernah dengar cerita kawan yang buat Grab, dia pergi naik kelab malam. Tiap-tiap malam dapat call daripada Bukit Bintang. Bukit Bintang tu yang keluar daripada kelab malam ni semuanya orang mabuk, kemudian perempuan-perempuan yang pakaian tak senonoh. Jadi itu semuanya kalaulah boleh menyebabkan dia terjerumus kepada perkara-perkara maksiat, kan dia jadi. Itu maksudnya kalau orang bertakwa dia tak pergi, dapat call daripada Bukit Bintang, dia tak pergi. Tapi tak tahulah boleh ke tak boleh. Kalau orang yang buat Grab ni dia boleh tolak ke kalau ada apa-apa je. Itu saya tak pasti. Tapi maksudnya saya memberikan contoh yang mana kalau kita boleh tinggalkan perkara yang. Jadi sebab itu muttaqin dalam ayat ini tadi memanglah dia hanya akan benefit to those who have a conviction. Orang yang beriman dan orang Muslim yang beriman yang package-nya lengkap, yang Islamnya itu Islam in the true sense of words, maka dia akan benefit from this kitab lil muttaqin. Kalau tidak, dia tidak akan sampai. Saya nak buat satu cerita, saya punya supervisor dulu. Supervisor saya belajar PhD. Saya belajar PhD di UK dulu, University of Birmingham. Saya punya supervisor ni seorang Kristian dan Orientalis. Masya Allah. Saya ni kalau orang tahulah, Ustaz Ghazali ni belajar Islam dengan Orientalis rupanya, Masya Allah. Saya belajar dengan Orientalis, lepas tu Kristian pula tu. Dia boleh baca kitab Arab, boleh baca Quran. Bila orang tanya, Prof, Masya Allah. Convert. Apa jawab dia? Tahu? Apa dia jawab? Dia baca ayat surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, dia baca. He recite this word from surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawa. Allah dah tutup hati dia kata. Itulah ayat tu kan kata orang munafik ni kan fatamallahu ala qulubihim wa ala Betul. hum adabun azim, dia tak sambung. Kalau disambung ada ingat Insya-Allah. ada Hmm. Hmm. adli wal ihsan. Al-adlu is justice and al-ihsan is equity, benevolent. Sedangkan dalam undang-undang Inggeris, equity ni dia datang later. It come later, separate. Sebab common law dah develop, tapi dalam common law ni terlalu banyak injustice, terlalu banyak lacking, terlalu banyak shortcomings. They have to develop another set of rule which is called as equity. Jadi bila saya buat kajian, saya tunjukkan Islam datang dalam complete package sebenarnya. Islam telah apa kata orang tu, datang dengan menggabungkan konsep equity, al-adlu dan al-ihsan secara sekali. Tapi malangnya orang-orang yang tidak beriman tidak akan dapat benefit secara langsung. Mungkin mereka dapat tempias-tempiasnya lah kebaikan Islam itu dalam, kerana Islam itu membawa ajaran yang sempurna dan baik untuk semua masyarakat. Baik. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, sebab bila kita fikir-fikirkan balik, sebenarnya Al-Quran ni banyak manfaatnya Ustaz. Contoh, Al-Quran ni kita boleh dijadikan sebagai asyifa, penawar kepada orang-orang yang sakit, Betul. kepada orang yang terkena sihir ya Ustaz. Ya, betul. Dan juga apa yang kita boleh sebut Al-Bayan Linnas, penjelasan kepada umat manusia sekalian. Okay Ustaz, jadi memandangkan kita sekarang ni tengah kesuntukan masa Ustaz, kita Ya, betul. terus mengambil soalan yang terakhir lah Ustaz. Boleh. Kita terus ke soalan yang terakhir. Okay Ustaz, soalan yang terakhir, bagaimanakah takwa itu membentuk peribadi seorang mukmin? Bagaimana takwa membentuk peribadi seorang mukmin ya? Saya nak kembali, ni dia melibatkan perbincangan tentang takwa tadi ya. Masih melibatkan tentang takwa, bagaimana dia membentuk. Saya telah berikan satu contoh tadi bagaimana puasa telah membentuk seorang yang, kerana dalam puasa ni kalau kita lihat, kita boleh sahaja, sebab tujuan akhir dia dipanggil outcome from fasting adalah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Jadi proses, itu adalah satu proses. Dalam proses itulah dia membentuk jati diri seorang untuk berlaku amanah misalnya. Kerana dalam puasanya itu, dia boleh masuk dalam bilik air tanpa dilihat oleh sesiapa, dia boleh minum ketika berwuduk, dia teguk air, tak ada siapa pun nampak dan tidak ada kesan apa pun. Tidak akan merubah struktur kimia badannya, dia tak akan bertukar jadi hijau ataupun bertukar jadi bentuk lain, tak ada. Dia macam biasa juga, relax, nampak macam orang puasa juga sedangkan dia dah teguk air. Jadi falsafah tarbiyah membentuk peribadi mukmin ini dari satu sudut je lah kita mungkin sempat bincang, dari sudut bagaimana dia melahirkan seorang pekerja yang amanah. Sekiranya dia melakukan puasa ataupun melakukan puasa dengan erti kata yang sebenarnya, menahan dirinya, kerana dia boleh menahan dirinya melakukan perkara walaupun bosnya tak nampak, dia tidak akan mengambil duit syarikat misalnya, kerana dia tahu Allah nampak. Yang tadi pun dia tak minum, kenapa? Sebab dia tahu walaupun tak ada orang nampak, tetapi dia nak menjaga agamanya, nak menjaga imannya, nak menjaga kualiti puasanya itu agar benar-benar diterima Allah. Maka dia tinggalkan apa yang sebenarnya dia boleh je kalau nak buat. Dan ini sangat berkesan. Kita tak perlu keluar duit banyak-banyak, hantar staff kita pergi training ESQ dan sebagainya supaya lahir sebagai pekerja-pekerja cemerlang. Tetapi hanya dengan puasa yang sebegini ringkas, yang Allah dah kata orang tu, Allah dah bentuk modulnya untuk melahirkan, maka dengan itu dia akan menjadikan peribadi mukmin tadi peribadi mukmin yang sangat berintegriti. Jadi salah satu aspek sahaja kan kita boleh lihat bagaimana takwa melalui puasa boleh melahirkan individu yang dipercayai, trusted person dalam
kehidupan dan juga pekerjaannya, insya-Allah. Masya Allah. Betul lah kata Ustaz. Takwa ini membentuk diri kita menjadi seorang yang boleh kita katakan sangat-sangat hebat, yang berintegriti, yang cemerlang dari segi dari macam-macam aspek yang kita boleh tengok. Ya, betul. Semua benda kita boleh handle hanya dengan takwa saja. Kita belum lagi lihat daripada sudut kesihatan. Sebab dari sudut kesihatan kita tahu fasting is one of the procedure that a patient, for diabetic patient for example, have to observe. They have to be on fasting mode kan, untuk nak melalui apa-apa operation. Apatah lagi diabetic memang dia kena fasting dan dia kena kurangkan dia punya sugar intake dan sebagainya. Something that Islam dah ada embedded dalam the teaching of Islam. Dan itu akan melahirkan orang yang sihat dari sudut fizikalnya, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi betul lah kata Ustaz, takwa ni kita perlu lihat dari macam-macam aspek yang kita boleh dapat, Ustaz. Ya, betul. Okay, Ustaz. Jadi dengan soalan terakhir kita tadi, maka berakhirlah perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan rakan-rakan kita di Instagram yang sedang melihat kita punya live talk kita mendapat manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, insya-Allah, untuk menjadikan kita seorang yang lebih bertakwa, menuju untuk menjadi seorang yang bertakwa, insya-Allah. Last point, Faris, kalau boleh. Boleh, Ustaz. Silakan. Sebab saya sebutkan tadi, takwa is not only to be done, but it must be seen to be done. Mesti nampak. Kita nak nampak. Hasilnya contohnya dalam kerja kita kena ada due diligence. Kalau orang kerja bank, apapun sektor korporat, dia kena ada DD. Apa yang disebut DD ni is due diligence. Dia kena pastikan semua perkara-perkara yang dilakukan mesti mengikuti SOP, mesti mengikuti guidelines, mesti mengikut framework yang telah ditetapkan. Kita nak lihat cleanliness, kebersihan. Kebersihan tu adalah hasil, the end result. Kemudian kita nak, daripada takwa lahirlah cleanliness. Sebab kita takut kita akan dijangkiti penyakit basuh tangan lah kita kan. Sebab takut dah tu. Cleanliness, itu kesannya is cleanliness, itu dari the outcome. Kemudian free corruption, tidak ada korupsi di dalam mana-mana sektor kerajaan maupun apa-apa sektor korporat dan sebagainya, kerana semua orang merasakan Allah melihatnya kerana hasil daripada takwa yang ada dalam dirinya. Dia menahan dirinya daripada. Kemudian akan berlaku harmoni dalam masyarakat kerana semua orang melakukan kebaikan, dan takwa itu akan mengajak kita menjaga hak semua manusia. Kemudian orang yang takut kepada Allah, dan dia akan melahirkan good fearing policy juga. Kita mahu orang-orang yang berada di tampuk pemerintahan, mereka yang berwenang, yang berkuasa, sentiasa meletakkan polisi-polisi negara dalam keadaan ianya menepati compliance kepada konsep takwa, agar lahirlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang Allah rahmati dan Allah berikan keampunan. InsyaAllah Malaysia akan jadi salah satu daripadanya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Jadi penonton-penonton sekalian, rakan-rakan kita yang di Instagram, ingat frasa ini. Justice is not just to be done, but it must seem to be done. Yes, correct. Takwa, kita tukar kepada takwa. Kita tukar kepada takwa. Takwa is not to be done, okay. but it must seem Takwa is not to be done, but it must seem to be done. Masya Allah. Jadi Ustaz, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk kita mengadakan perbincangan kita pada malam ni, membincangkan satu tajuk yang besar, Arwi Muttaqin Naf. Masya Allah, boleh saya cakap banyak ilmu yang saya dapat malam ni, banyak ilmu manfaat yang rakan-rakan kita di Instagram boleh dapat pada malam ni. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan jalan kita, Allah mempermudahkan urusan kita, mempermudahkan urusan seharian kita, insya-Allah. Amin. Faris, satu lagi last request. Yes, boleh Ustaz, boleh. Baik. Saya pula nak bagi question. Antum buat program ni, tanya Awi Muttaqin Naf, then I need to clarify and answer it accordingly. So now it's my turn to give a question to the viewer. Okay. My question is who we are in the sight of Allah. Siapakah kita ini di mata Allah, di pandangan Allah? Kita ni siapa kita? Who are we in the sight of Allah? Macam mana kita nak jawab? Satu soalan yang susah nak jawab. Kita ni siapa di sisi Allah, di pandangan Allah, kita ni siapa? Itu soalan. Mahukan jawapannya? Saya bagikan jawapannya sebagai penutup agar kita dapat boleh.
agar kita dapat Boleh Ustaz. meningkatkan semangat kita untuk terus berusaha mengejar Lailatul Qadar lagi berbaki 10 hari nanti. Kedudukan kita, InsyaAllah. who we are in the sight of Allah, depends on where is Allah in our heart. Masya Allah. Where is Allah in our heart? Itulah jawapan dia. Dia tak ada yes Itu or no. jawapan dia. it depends. It depends on where is Allah in your heart. If Allah is close to your heart, then definitely you are in the eyes of Allah. Kita mahukan Allah melihat kita dengan pandangan rahmat. Allah Masya melihat Allah. kita dengan pandangan rahmat dan kita diampunkan dosa kita dan dikurniakan kita kehidupan yang sempurna dan husnul khatimah dan dikumpulkan dalam jannah insya-Allah. Jadi saya rasa itulah InsyaAllah, amin. permintaan Allah, saya yang amin. terakhir. Doakan untuk saya dan keluarga dan semua insya-Allah. Semoga Ramadan tahun ni menjadi Ramadan InsyaAllah, yang baik sebab kita tak perlu tidur kat masjid. Tapi tahun ni saya sebut dengan anak 10 Ramadan terakhir biasa saya pergi masjid bawa mereka tidur di masjid. Tapi tahun ni saya kata jangan tidur di katil, di bilik, tidur di bawah aja, ruang tamu. Tidur atas lantai je. Kita bentang orang panggil apa, toto, Oh. supaya mudah nak bangun untuk qiyamul lail. Okay, Saya masih ingat, Allah saya Akbar. masih- Yelah betul Ustaz sebab Saya masih ingat Ya. Allah. fish. Sama ada sepat, sama ada keli, sama ada haruan, ular, belut pun ada. Isunya dia kata, kalau kita tak letak net, kita tak letak jaring, ada ke ikan sangkut? Tak ada lah kan? Tak ada. Dia kata letak jaring. Letak jaring. Kita letak jaring tu dengan maksud dia kata, kita tiap-tiap malam kita bangun, kita sedekah. Sekarang ni kita tak boleh nak sedekah, tak boleh masuk dalam tabung kan. Dulu kita pergi masjid boleh masuk tabung. Kita buatlah apa sahaja, zikir, baca Quran sepanjang malam itu, doa, zikir kebaikan, segala kebaikan. Kita tak tahu nak agak malam 25 ke malam 23. Tahun ni kemungkinan malam 27 sebab bila Jumaat jatuh pada hari Jumaat, mengikut teori Imam Al-Ghazali kata silap saya, kalau Jumaat jatuh pada hari Jumaat, maka Lailatul Qadar adalah pada bulan malam 27 Ramadan. Tapi jangan pula kata ni confirm tak, itu teori. Banyak teori ya. Jadi kita janganlah tunggu malam 27 sahaja kita pasang jaring. Pasang jaring setiap malam. Pasang jaring setiap malam. Solat qabliyah, solat ba'diyah, baca Quran, zikir. Apa lagi? Semua benda kita penuhi malam-malam. Sebab dia Qadar ni malam, dia tak ada siang. Malam-malam tu kita nak penuhi dengan segala amalan. Tok Guru kata, Gemudah Tok Guru kata, tak boleh ikan keli, boleh ikan sepak dia kata. Tak boleh ikan sepak, boleh ikan puyuh. Garanti ada dia kata. Mesti ada sangkut ikan. Mesti ada ikan sangkut. Jadi gitulah falsafahnya, kita pasang jaring. Pasang jaring insya-Allah, pasang jaring kita sama-sama. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah sama-sama kita Okay. pasang jaring ya. Okey. Okay Ustaz, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan. Terima kasih atas perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kehidupan Ustaz dan keluarga Ustaz insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, sebelum kita akhiri majlis kita, boleh Ustaz bacakan sedikit doa penutup Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وقراءتنا وسائر عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وغض البصر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin rabbal alamin. Jadi saya mewakili pihak penganjur ingin meminta maaf, memohon maaf sekiranya ada kekurangan dari segi kita punya cara menganjur program kita pada malam ini. Ya Ustaz, minta maaf ya Ustaz. Ya, tak apa. Saya minta maaf juga first time. Saya lagi je. Saya sangat terhutang budi kerana memberikan saya peluang kerana disebabkan oleh program pada malam ini saya telah mula membuat satu kajian berhubung dengan perkataan-perkataan Al-Quran di dalam Al-Quran. Rupanya saya kaji daripada juzuk 1 sampai juzuk 10 tidak ada perkataan Al-Quran di dalam Al-Quran. Bermula daripada juzuk 11 ke atas baru antum akan jumpa perkataan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa di contohnya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Maksudnya itu yang saya sedang kaji disebabkan oleh ceramah malam ni saya buka buku mana yang ada lah, saya tengok saya rasa saya kena kaji perkataan Al-Quran dan Al-Quran. Harap-harapnya dia menjadi satu ibadah jariah untuk kita semua lah insya-Allah. InsyaAllah, Allahumma amin. Okay, terima kasih Ustaz. Kami ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.